pendapat tentang fana unnar. Siapa tanya? Siapa tanya? Dengar elok-elok. Satu isu yang majoriti para ulama tak suka cakap. Kenapa benda ni mereka timbulkan? Satu masa nanti neraka itu akan berakhir. Orang yang duduk di dalam neraka itu sendiri akan hancur lebur. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak timbulkan. Ibn Qayyim ada timbulkan. Orang bantah Ibn Qayyim. Tapi saya nak sebut tuan-tuan supaya adil. Antara keyakinan seluruh umat Islam, sama ada salaf ataupun khalaf, adalah bahawa syurga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dan kedua-duanya akan kekal tanpa ada penghujung. Ini adalah ijma', tidak ada khilaf padanya. Al-Imam At-Tahawi Salafi, antara ulama salaf yang masyhur, menegaskan antara keyakinan para salafus salih yang disepakati dalam kitab yang disebut sebagai Al-Aqidatul Tahawiyah, halaman yang ke-26. Dia berkata, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wa la tabidan. Maknanya syurga dan neraka adalah dua makhluk, dua perkara yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan lenyap selama-lamanya dan tidak akan binasa. Ini adalah kenyataan ijma' daripada Al-Imam At-Tahawi, kerana beliau di awal kitabnya mengatakan hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Maknanya ini adalah penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka tidak ada dalam kalangan umat Islam, sama ada salaf ataupun khalaf, yang meyakini syurga dan neraka itu binasa, melainkan orang itu menyeleweng dan songsang akidahnya. Dari sudut sejarah, orang yang terdahulu mendakwa bahawa syurga dan neraka kedua-duanya itu akan binasa, siapa dia? Iaitulah Jaham bin Safwan, dan dia adalah ketua bagi kelompok sesat Jahmiyah. Setelah itu, datang pula Ibn Taymiyah mengarang sebuah kitab untuk menolak ajaran Jaham bin Safwan ini dengan menamakan kitabnya Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar, iaitu bantahan terhadap orang yang mengatakan dengan kebinasaan syurga dan juga neraka. Yang peliknya ialah, walaupun Ibn Taymiyah pada awalnya dia menolak Jaham bin Safwan pada pendapatnya yang mengatakan kedua-duanya sekali akan binasa, bahkan dia menghukumkan kafir terhadap Jaham bin Safwan atas pegangan ini. Tetapi Ibn Taymiyah kemudiannya juga jatuh dalam sebahagian daripada akidah Jaham bin Safwan. Ibn Taymiyah berselari dengan sebahagian daripada keyakinan Jaham tersebut dengan dia mendakwa dalam kitabnya bahawa neraka sahaja yang akan binasa, bukan kedua-duanya binasa, dan bagi dia akan berakhir azab siksaan ke atas golongan kufar, wal'iyadzubillah. Pada anggapan Ibn Taymiyah, barang siapa yang mengatakan syurga dan neraka binasa kedua-duanya sekali, maka dia kafir. Tetapi jika mengatakan neraka sahaja binasa, maka itu tidak mengapa. Bahkan dengan bersungguh-sungguh dalam kitab yang sama, pada halaman yang ke-71 dan juga 72, Ibn Taymiyah try hard mengelirukan atau mewahamkan orang yang menelaah bukunya bahawa pendapat dia ini kononnya berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, dan mendakwa tidak ada ijma'ul muslimin atas kekekalan neraka. Na'udzubillahi minal dhalal wa su'il khatimah. InsyaAllah kita akan menyingkap syubhat Ibn Taymiyah daripada aspek ini pada siri yang akan datang. So, keyakinan Ibn Taymiyah yang mengatakan neraka itu binasa, sebenarnya tuan-tuan memang sabit daripada Ibn Taymiyah sendiri. Adapun dakwaan sebahagian orang yang mengatakan konon-kononnya akidah kebinasaan neraka ini bukan daripada Ibn Taymiyah, bahkan konon-kononnya ia timbul daripada muridnya iaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah, maka ini adalah pernyataan yang tidak jujur. Bahkan ia adalah suatu hilah untuk menafikan perkara yang sebetulnya sabit daripada Ibn Taymiyah. Apa benda ni mereka timbulkan? Satu masa nanti neraka itu akan berakhir. Orang yang duduk di dalam neraka itu sendiri akan hancur lebur. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak timbulkan. Ibn Qayyim ada timbulkan. Jadi tuan-tuan, kemonlah agak ganjil untuk kata perkara ini ditimbulkan hanya daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah tanpa melibatkan Ibn Taymiyah. Sedangkan tuan-tuan, Ibn Taymiyah itulah gurunya. Dan Ibn Qayyim pula dikatakan tidak meninggalkan sedikit pun akidah Ibn Taymiyah Al-Harrani kerana cintanya yang mendalam kepada Ibn Taymiyah dan sentiasa mendokongnya dalam semua pendapatnya, sebagaimana pernyataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah Al-Mujalladus Thalith Safha 244.
Tuan-tuan sekalian, buku Ibn Taymiyah Al-Harrani ialah bukti jelas bahawa dia menyebutkan akidah ini dan sabit daripadanya pendapat ini. Kita boleh lihat kitab yang dinamakan sebagai Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar, halaman yang ke-67. Setelah Ibn Taymiyah menyebutkan sebuah hadis At-Tabarani yang sebetulnya tidak terdapat padanya langsung dalil kebinasaan neraka, Ibn Taymiyah mengatakan wa fil musnad At-Tabarani dzikra fihi annahu yanbutu fiha al-jarjir. Wahina idzin dia kata fayuhtajju ala fana'iha bil kitabi was sunnah wa aqwali sahabah ma'a anna al-qailina bi waqa'iha laysa ma'ahum kitabun wala sunnatun wala aqwali sahabah. Dia kata maknanya dalam al-musnad karangan At-Tabarani disebutkan di dalamnya bahawa akan tumbuh dalam neraka itu sejenis tumbuhan. Justru itu dijadikan hujah atas kebinasaan neraka berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para sahabat. Manakala mereka yang berpendapat mengenai kekalnya neraka, dia kata, maka tidak bersama mereka itu dalil Quran dan juga dalil As-Sunnah dan pendapat-pendapat sahabat. Selain dari aspek kita boleh buktikan bahawa Ibn Taymiyah dalam kitab ini dia telah berdusta atas nama Al-Quran dan juga As-Sunnah dan atas nama para sahabat. Tetapi pada sudut yang lain, bukankah kitab Ibn Taymiyah ini jelas, wahai Dr. Asri, bahawa Ibn Taymiyah yang entah selalu bela ini memang meyakini akidah kebinasaan neraka? Walaupun entah terlihat untuk menafikannya, dakwaan entah bahawa Ibn Taymiyah tidak memberikan standi yang jelas dalam hal ini adalah terbatan kerana fakta-fakta yang ada menunjukkan ia sabit daripadanya dan jelas dalam banyak tempat dalam kitabnya ini. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak timbulkan. Ibn Qayyim ada timbulkan. Tambahan dari itu, datang Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia meneruskan sebaran akidah yang batil ini daripada gurunya dan dia telah mengisbarkan ini adalah pendirian Ibn Taymiyah sendiri. Di dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Hadil Arwah ila Biladil Afrah, berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ar-Rabi'u qawlu man yaqul yakhrujuna minha wa tabqa naran ala haliha laisa fiha ahadun yu'adzab hakahu. Dia kata Syekhul Islam, wal Qur'an wa sunnatu aidan yaridani ala hadzal qauli kama taqaddam. Maknanya dia kata, keempat ialah pendapat-pendapat orang yang berkata orang-orang kafir akan keluar dari neraka dan kekal neraka sebagaimana halnya dan tidak akan ada lagi seorang pun yang akan diseksa di dalamnya. Pendapat ini telah disebut oleh Ibn Taymiyah dan Al-Quran dan Sunnah juga warid berdasarkan pendapat ini seperti yang telah lalu penjelasannya. Kemudian pada halaman yang sama juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan As-sabi'u qawlu man yaqul bal yufniha rabbuha wa khaliquha tabaraka wa ta'ala fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaih thumma tafna wa yazulu 'adzabuha. Qala Syekhul Islam, dia kata waqad nuqila hadzal qawlu an Umar wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa ghairihim. Dia kata maknanya yang ketujuh, pendapat orang-orang yang mengatakan Allah membinasakan neraka dan penciptanya, yakni Allah menjadikan bagi neraka ada tempoh berakhirnya. Kemudian neraka jadi binasa dan hilang siksaan neraka. Berkata Ibn Taymiyah, pendapat ini diriwayatkan daripada Umar, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan lain-lain. Pada halaman yang ke-355, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika menukilkan kalam Ibn Taymiyah Al-Harrani, dia mengatakan bal ma akhbarallahu bihi huwal haqq was-sidqu alladhi la yaqa'u khilafuhu, lakin dia kata idza qada ajaluha wa faniyat tafna dunya lam tabqa naran wa lam yabqa fiha azab. Intah. Maknanya bahkan apa yang Allah khabarkan kepada kita adalah kebenaran dan kejujuran yang tidak boleh dibantah. Dia kata, tetapi jika ajalnya telah habis dan ia telah binasa, maka dunia akan binasa dan tidak akan kekal neraka dan tidak akan ada siksaan yang tersisa di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Syekhul Mudassimah yang dinobatkan dengan Syekhul Islam oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini adalah guru kesayangannya sendiri, Ibn Taymiyah Al-Harrani. Kenyataan Ibn Taymiyah bahawa keyakinan sesat ini disandarkan kepada para sahabat dan para tabi'in tidak lain hanyalah pendustaan dan pembohongan ke atas mereka, dan hanya Allah yang akan menghakiminya pada hari kiamat kelak. Dan pada video yang akan datang kita akan kemukakan faktanya. Cuma dakwaan Dr. Asri bahawa Ibn Qayyim tidak memberikan jawapannya yang jelas tentang kebinasaan neraka, tetapi dia kononnya dia hanya quote daripada beberapa tokoh yang memberi pandangan ini, maka ia adalah batil, tertolak dan jelas percanggahannya. Sebenarnya isu ni orang lain dulu timbul. Dia pernah tanya kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata hadza amrun azim. Ini satu benda yang besar. Tapi Ibn Taymiyah tak memberikan satu jawapan yang jelas tentang hal. Tapi Ibn Taymiyah tak
memberikan satu jawapan yang jelas tentang hal. Ibn Qayyim dia juga macam bukan jawapan dia, tapi dia quote daripada beberapa tokoh yang berbagi. Akidah yang song-song ini bukan hanya ada dalam kitab-kitab karya Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah sendiri, bahkan telah bangkit di zaman Ibn Taymiyah para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menyanggah dan membantah akidah sesat yang telah ditimbulkan oleh Ibn Taymiyah. Antaranya adalah Al-Imam Al-Mujtahid Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki. Dia mengarang kitab yang khas yang disebut sebagai Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar, menjelaskan tentang kekekalan syurga dan neraka dengan penghujahan-penghujahan yang sangat mantap, beserta lambakan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis pada menyingkap fahaman Ibn Taymiyah, sehingga Ibn Taymiyah mati tanpa dapat menangkis hujah-hujah tersebut. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyanjungi bantahan Al-Imam Al-Hafiz As-Subki terhadap Ibn Taymiyah ini dan mengisyaratkan bahawa Ibn Taymiyah sememangnya cenderung dengan pendapat kebinasaan neraka. Di dalam kitabnya Al-Fatah juzuk ke-11, beliau menyifatkan pendapat Ibn Taymiyah ini sebagai madhabun radi'un mardudun ala sahibih, iaitu pendapat yang amat buruk yang mesti dibantah orang yang mengatakannya. Seterusnya, Al-Syeikh Al-Muhaddith Muhammad Zahid Al-Kautsari, antara ulama yang menyebut sanggahan Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki terhadap Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini di dalam kitabnya Ta'nibul Khatib pada halaman yang ke-147, dan menganggap akidah songsah Ibn Taymiyah ini sebagai kekufuran. Katanya, wa huwa kufrun 'inda jumhuri ahli al-'ilm. Itu pendapat ini adalah kekufuran di sisi jumhur para ulama. Antara ulama siqah lain yang sezama dengan Ibn Taymiyah selain Imam Taqiyuddin As-Subki yang menyandarkan dan mensabitkan qaul kebinasaan neraka kepada Ibn Taymiyah ialah Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i, itu salah seorang alim besar dalam kalangan ahli hadis yang terkenal. Beliau adalah guru kepada Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi dan selainnya dalam kalangan hufazul hadis. Yang menukilkan ini daripada Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i ialah Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Syamsuddin Muhammad bin Khulud Al-Hanafi di dalam kitabnya Takhairul Qasr fi Tarajim Nubala'il Asr, itu pada halaman yang ke-423. Sebelum ini, kitab ini dalam bentuk manuskrip, tulisan tangan, kemudian sekarang mula dicetak dan dipasarkan. Al-Hafiz Al-Munawi, antara ulama hadis yang terkenal, dalam kitabnya Faidul Qadir Darul Kutub Al-Ilmiyah Safha 297, dia mengatakan setelah menyebutkan sebuah hadis mengenai kekekalan neraka, apa dia kata? Kita lihat. Wa hadha sarihun fi anna al-jannata abadiyyatun la tafna wan nar mithluha wa za'ama Jahm bin Safwan annahuma faniyatan li'annahuma hadithatan wa lam yutabi'ahu ahadun min al-islamiyyin bal kafaruhu bih wa dhahaba ba'dhum ila ifna'in nar duna al-jannah. وطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نص القرآن وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان. Maknanya, dan ini jelas bahawa syurga itu abadi, iaitu kekal, tidak binasa, dan neraka begitu juga. Dan Jahm bin Safwan mendakwa bahawa syurga dan neraka akan binasa kerana kedua-duanya itu baharu, iaitu ada setelah ketiadaannya. Tidak ada seorang pun yang menisbahkan diri kepada Islam mengikut Jahm bin Safwan, bahkan mereka mengkafirkannya dengan sebab pendapat tersebut. Tetapi ada sebahagian daripada mereka, iaitu Ibn Taymiyah, percaya bahawa neraka akan binasa tanpa syurga binasa. Dan Ibn Qayyim seperti syekhnya Ibn Taymiyah terus menyokong Ibn Taymiyah dalam beberapa kitab. Oleh itu, dia menjadi lebih dekat kepada kekufuran daripada dekat kepada iman kerana dia telah bercanggah dengan nas Al-Quran, dan Ibn Qayyim tersebut telah membuat penutup bagi bukunya yang menyifatkan tentang syurga dengan mendatangkan pendapat kebinasaan neraka. Seterusnya, Al-Syekhul Faqih Taqiyuddin Al-Hasni Al-Syafi'i dalam kitabnya yang dikarang untuk membantah Ibn Taymiyah, iaitu yang bernama Daf'u Syubahi Man Cabbaha wa Tamarrad, dia menyebutkan faslun fi raddi ala Ibn Taymiyah fi qawlihi bi fana'in nar wa'lam annahu mimman tuqida alaihi za'muhu anna an-nar tafna wa anna Allah ta'ala yufniha wa annahu ja'ala laha amadan tantahi ilaih
wa tafna wa yazulu azamuha. Dia kata, maknanya fasal pada membantah Ibnu Taimiyah berhubung pendapatnya yang berkaitan dengan kebinasaan neraka. Ketahuilah kamu, antara perkara yang dikritik ke atas Ibnu Taimiyah ialah dakwaannya bahawa neraka itu akan binasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membinasakan neraka. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi neraka itu tempoh tertentu yang ia akan berakhir kepadanya, dan ia akan binasa serta akan lenyap azab neraka tersebut. Pernyataan Syekh Taqiyuddin Al-Husni ini mengenai akidah songsang Ibnu Taimiyah disebutkan juga oleh Syekh Abu Hamid bin Marzuq, atau nama sebenarnya adalah Syekh Muhammadun Al-Arabi Ibn Tabbani, dalam kitabnya yang disebut sebagai Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin pada Mujalladus Tsani pada halaman yang ke-31, serta beliau menyifatkan ini adalah antara perkara yang paling buruk yang ada pada pegangan Ibnu Taimiyah. Dia kata, "Tsumma dzakarahu at-Taqiyul Husni masaila min syuzuzihi intaqadaha al-ulama'u wa barhana 'ala butlaniha minha za'muhu anna an-nara tafna wa anna Allah Ta'ala ja'ala laha amadan tantahi ilaih wa hiya min aqbahil qaba'ih." Intaha. Maknanya, kemudian Taqiyuddin Al-Husni telah menyebutkan masalah-masalah yang ganjil daripada keganjilan-keganjilan Ibnu Taimiyah yang dikritik oleh para ulama dan yang jelas berbukti akan kebatilannya. Antaranya ialah pendapatnya mengenai neraka akan binasa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi neraka itu ada waktu tertentu yang ia akan berakhir pada penghujungnya. Maka ia adalah termasuk perkara-perkara yang paling buruk. Selain itu, akidah songsah Ibnu Taimiyah ini antara yang disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Syafi'i dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah pada halaman yang ke-207, ketika beliau senaraikan permasalahan-permasalahan Ibnu Taimiyah yang bercanggah dengan ijma' umat Islam. Seterusnya, beliau menyifatkan kesesatan Ibnu Taimiyah ini dengan al-kufrul barahus sharih, iaitu ia kekufuran yang nyata lagi sharih. Tengok apa yang dinukilkan daripada Ibnu Taimiyah. Qala wa innal 'alama qadimun bin naw' wa lam yazal ma'allahi makhluqan da'iman faja'alahu mujiban bizat la fa'ilan bil ikhtiyar. Ta'ala Allahu 'an dzalik. Wa qawluhu bil jismiyati wal jihati wal intiqal wa annahu biqadri al-'arsh la asghar wa la akbar. Ta'ala Allahu 'an hadha al-iftira'i asy-syani' al-qabih wal kufr al-barah as-sarih wa khadhala muttabi'ihi wa shattata shamla mu'taqidih wa qala inna an-nara tafna. Intaha. Maknanya Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya alam itu qadim dengan jenisnya dan sentiasa kekal bersama Allah Ta'ala sebagai makhluk, maka dia telah meletakkan alam itu wajib pada zat Allah, bukan dia yang menciptakannya dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya. Padahal maha suci Allah Ta'ala daripada disifatkan dengan perkara yang sedemikian. Ibnu Taimiyah berpendapat dengan akidah tajsim, iaitu menyifatkan Allah dengan sifat-sifat jisim, mempunyai arah, berpindah randa, dan dia meyakini bahawa Allah Ta'ala itu bersaiz seukuran dengan arash. Wal'iyadzubillah. Itu bagi dia bukan lebih kecil daripada arash, bukan pun lagi besar daripada arash. Maha suci Allah Ta'ala daripada pendustaan atau pembohongan yang amat keji, amat buruk, dan kekufuran yang jelas lagi sharih. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada pengikutnya, dan semoga Allah Ta'ala memecah belahkan kesatuan orang yang mempercayainya. Ibnu Taimiyah berkata neraka itu akan binasa. Wal'iyadzubillah. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah pada halaman yang ke-204 pula, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami pula menyebutkan Ibnu Taimiyah abdun khazalahu Allah wa adallahu wa a'mahu wa asammahu wa adhallah wa bidzalika sarraha al-a'immatul ladzina bayyanu fasad ahwalih wa kadhib aqwalih. Maknanya Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, disesatkan, diputakan, dipekakkan dan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Perkara tersebut adalah sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh para ulama yang menjadi ikutan, yang tampil menerangkan kerosakan hal keadaan Ibnu Taimiyah dan pembohongan kata-katanya. Dalam kitab Furqanul Quran Baina Sifatil Khaliq wa Sifatil Akwan, tulisan Al-Muhaddithu Salamatul Qada'i Al-Azami Syafi'i, itu dia merupakan salah seorang ulama terkemuka di Al-Azhar. Pada halaman yang ke-135, dia menyebutkan wa qad jama'a tilmizuhu Ibnu Zufail wa huwa al-ma'ruf bi Ibnu Qayyim safahatihi wa wasawisahu fi usuluddin fi qasidatihi an-nuniyah wa bainama tarahu yasubbu Jahman wal Jahmiyah idh bika tarahu ya'khudhu biqawlihi fi anna an-nara tafna wa anna ahlaha laisu khalidina fiha abada. Maknanya murid Ibnu Taimiyah iaitu Ibnu Zufail yang dikenali dengan nama Ibnu Qayyim telah menghimpunkan kebodohan Ibnu Taimiyah
dan hasutan-hasutannya dalam usuluddin, di dalam qasidahnya An-Nuniyah. Di saat kamu melihat Ibnu Taimiyah mencela Jaham bin Safwan dan juga kelompok Jahmiyah, tiba-tiba kamu akan lihat Ibnu Taimiyah mengutip pula pendapat Jaham bin Safwan mengenai kebinasaan neraka dan penghuninya tidak kekal berteruskan dalam neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Sedang penonton sekalian, dari satu aspek kita boleh lihat Ibnu Taimiyah dianggap oleh para ulama sebagai Jahmi kerana dia telah menyertai, dia telah ikut sebahagian daripada akidah Jaham bin Safwan. Maka terbatallah tuduhan sebahagian golongan Wahabiyah sekarang ini yang mana mereka mengatakan kononnya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah adalah golongan Jahmiyah. Syekh Muhammad bin Ahmad Maskah Al-Atiq Al-Ya'qubi Syangqiti dalam kitabnya Fatawa Ibnu Taimiyah fil Mizan halaman yang ke-449 dia mengatakan waqad nassal ulama'u ala anna al-qawla bi fana'in nar kufrun ونسبه الحافظ ابن حجر للزنادقة وقال العلامة القضاعي في فرقان القرآن إنه قول جهم وابن تيمية أخذه منه. Maknanya ulama telah menaskan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa neraka itu adalah binasa, ia adalah satu kekufuran. Manakala Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa keyakinan ini adalah zindiq. Apakah zindiq? Kekufuran. Telah berkata Al-Allamah Al-Qadha'i dalam kitabnya Furqan Al-Quran bahawa ia adalah pendapat Jaham. Dan Ibnu Taimiyah telah mengambil pendapat ini daripada Jaham bin Safwan. Al-Imam Alauddin bin Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi dalam kitabnya Mujimatul Mujassimah, apabila dia menyebutkan tentang kekekalan neraka yang jelas nasnya dalam Quran, beliau mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah berani menyebutkan pendapatnya tentang kebinasaan neraka dalam keadaan menolak hukum Al-Quran, dan beliau mengatakan la yasturu zalika illa min jahilin bi usul fiqh muja'da'in jahidin, iaitu perkara tersebut tidak akan terbit melainkan daripada orang yang jahil dengan usul fiqh, yang percakapannya merepek, lagi seorang yang degil. Wa thaniyatuhuma wujubul qat'i bi khuludin nar allati u'iddat lil kafirin khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu abadal abidin ala ma nataqa bihi muhkamatul kitabil mubin. Wa qad tajasara Ibnu Taimiyah ala ra'yihi bi fana'iha rafdan li hukmil kitab bi zahiril khabaril wahid wala yasturu dhalika illa min jahilin bi usul fiqh muja'da'in jahilin. Maknanya keduanya iaitu wajib memutuskan kekalnya neraka yang telah disediakan untuk golongan kufar. Mereka kekal dalam neraka selagi ada langit-langit dan juga bumi secara berterusan dengan keabadian yang selama-lamanya berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ayat-ayat muhkamat yang sangat jelas. Ibnu Taimiyah berani berbicara dengan kebinasaan neraka dalam keadaan menolak hukum Al-Quran dengan berpegang dengan zahir khabar yang datang melalui seorang individu. Tidak akan terbit perkara tersebut melainkan daripada orang yang jahil dengan usul fiqh, yang percakapannya merepek, lagi seorang yang degil. Alhamdulillah, ulama Nusantara kita juga tidak ketinggalan untuk membantah dan menjangka Ibnu Taimiyah dalam isu ini supaya masyarakat Melayu tidak mengambil fahaman ini yang bahaya, sangat bahaya. Antaranya ialah Syekh Abu Qani'ah yang bernama Haji Harun bin Muhammad Al-Samadi Al-Kelantani dan Syekh Abu Zahidah bin Al-Haj Sulaiman berkata dalam kitab Senjata Syariat, dia mengatakan masalah-masalah Ibnu Taimiyah yang menyalahi ijma' itu banyak. Kemudian kitab ini meneraikan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyeleweng, iaitu nombor 11, neraka itu binasa. Dalam kitab tersebut, dia sebutkan juga bahawasanya bukan itu sahaja. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyalahi ulama-ulama tasawuf dan juga ulama usuluddin yang mutaakhirin, bahkan sampai menyalahi kepada ijma' yang 4. Berakhir Ibnu Taimiyah ini dipenjarakan oleh raja dengan sebab mencari ijma' dan mati ia dalam penjara. Wallahu alam, demikian disebutkan dia oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain itu, Tuan Guru Syekh Uthman Jalaluddin Penanti Al-Kelantani, salah seorang daripada ulama Kelantan yang belajar di Mekah dahulu, iaitu anak murid Waliullah Tok Kenali. Beliau telah menyebutkan dalam kitabnya Matali'ul Anwar wa Majami'ul Azhar pada halaman yang ke-178 bahawa salah satu akidah menyeleweng Ibnu Taimiyah yang wajib ditolak ialah tentang kebinasaan neraka. Hatta orang yang suka cinta kepada Ibnu Taimiyah dan orang yang menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan utama kepada manhaj kumpulannya, dalam isu ini mereka tetap juga mensabitkan akidah sosok ini daripada Ibnu Taimiyah. Contohnya Al-Albani antara yang mensabitkan akidah ini daripada Ibnu Taimiyah, namun dia membantah akidah ini kerana sangat jelas bercanggah dengan nas syarak. Al-Albani dalam sebuah rakaman video, dia telah mengatakan bahawa isu kebinasaan neraka ini adalah antara kesalahan Ibnu Taimiyah. Dia berkata al-qawlu bi fana'in nar zallatun min zallat Ibnu Taimiyah. Al-qawl bi fana'in nar زلة من زلات ابن تيمية
Ibn Utsaimin yang Dr. Asri sangat menyanjunginya, sangat memujinya, mencium tangannya hingga mengatakan jika dihimpunkan semua alim-alim di Malaysia dengan ayat kaki Utsaimin pun tak sampai. Tu dia. Apa himpun semua mufti Malaysia ni, semua alim ayat kaki dia abang buat tak ada. Saya tengok Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, orang tanya macam soalan dia jawab macam komputer. Tak pernah tengok dia, saya duduk di Jordan tak pernah jumpa ulama macam tu. Inilah Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Aku baca fatwa-fatwa dia. Ni aku tengok orang dia. Subhanallah, hebat. Main geng-geng kat Malaysia ni pergi kita sesat. Apa himpun semua mufti Malaysia ni, semua alim ayat kaki dia abang buat tak ada. Sekat buku lali dia abang buat tak sampai. Ibn Utsaimin ini pernah mengatakan dalam isu ini, Ibn Taimiyah telah melakukan kesalahan besar. وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجد كون ابن القيم حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليل، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد وغلطا عظيما. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perlu tambih atau peringatan di sini bahawa isu kebinasaan neraka, orang-orang kafir kononnya keluar daripada azab neraka dan azab mereka berakhir tidak akan berterusan selama-lamanya. Inilah isu sebenar yang dibahaskan oleh Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang kemudian yang dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isu Ibn Taimiyah yang disangka oleh ulama bukan tentang isu sebahagian golongan yang beriman yang dimasukkan ke dalam api neraka, yang seterusnya keluar semula daripada neraka serta dimasukkan ke dalam syurga. Tidak. Kerana orang-orang Islam yang mati sebelum taubat, tak sempat bertaubat kepada Allah, tapi dia berdosa besar dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pada hari kiamat kelak mereka terbahagi kepada dua golongan. Pertama, iaitu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa mereka dan mereka tidak diazab dalam neraka, bahkan mereka akan diampunkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga tanpa sebarang azab. Ini sebagaimana firman Allah Taala, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Mafhumnya, Allah Taala akan mengampuni dosa orang yang mati selain syirik bagi orang yang Allah Taala kehendaki. Sebahagian lagi, iaitu golongan yang kedua, mereka adalah golongan yang tidak diampunkan dengan maksud mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk sementara, kemudiannya mereka akan keluar semula dari neraka dan dimasukkan pula ke dalam syurga. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Baginda berkata, yakhruju qauman minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akan keluar manusia daripada neraka dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Juga hadis kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin minal iman atau min iman. Maksudnya akan keluar daripada api neraka orang yang i'tikadnya 2 kalimah syahadah dan pada hatinya ada iman yang sebesar zarah. Apa-apa pun, bukan isu ini yang dibahaskan oleh Ibn Taimiyah yang menjadikan Ibn Taimiyah disanggah oleh para ulama, tidak. Tetapi isu Ibn Taimiyah ialah tentang isu kebinasaan neraka, wal'iyadzubillah. Iaitu bagi dia orang kafir akan keluar daripada neraka dan azab kufar kononnya bagi dia akan berakhir, tidak akan berterusan. Inilah isunya. Untuk melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma' dalam menilai akidah songsang yang ditimbulkan oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini, insya-Allah tunggu pada video-video yang akan datang.